感谢主， Puji Tuhan, 让我们真的是把每一天的日子都能够成为一个献给主的日子。 agar kita dapat memberikan hari-hari kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. 弟兄姐妹们，上帝看顾你我的一生。 Saudara-saudari, Tuhan memelihara dan menjaga kehidupan saudara dan saya. 上帝也看顾丰收行道会。 Dan Tuhan juga menjaga gereja Harvest. 让我们一起以感恩的心来唱这首诗歌。 Mari dengan hati yang bersyukur kita menyanyikan lagu pujian ini. 每时每刻，每分每秒，唯有你，上帝，是我所需要。在你同在里，在你大能里，成为了我的祷告。每时每刻。 每时每刻，每分每秒，唯有你，上帝，是我所需要。在你同在里，在你大能里，成为了我的祷告。我生命永远不曾失去盼望，你总是回应我所有的祈祷。我要全心全意感谢赞美你，因你是主，是我生命的看顾。 感谢主，每时每刻的来到主的面前。每时每刻，每分每秒，唯有你，上帝，是我所需要。在你同在里，在你大能里，成为了我的祷告。我生命永远不曾失去盼望，你总是回应我所有的祈祷。我要全心全意感谢赞美你，因你是主，是我生命的看顾。我生命永远不曾失去盼望，你总是回应我所有的祈祷。我要全心全意感谢赞美你，因你是主，是我生命的看顾。我生命永远不曾失去盼望，你总是回应我所有的祈祷。我要全心全意感谢赞美你，因你是主，是我生命的看顾。因你是主，是我生命的看顾。因你是主，是我生命的看顾。主啊，
谢谢你，你是我生命的看顾。 Tuhan, terima kasih Engkau adalah Tuhan yang menjaga hidup kami. 主来帮助我们，让我们真实能够活出你的这一份爱来。 Agar kami dapat menghidupi kasih-Mu itu. 弟兄姐妹们，求主帮助我们， Saudara-saudari, Tuhan menolong kita semua. 让我们能够成为天国爱的使者。 Agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih surgawi. 好吧，这首诗歌我请弟兄姐妹们，好不好？一起站立起来，一起来唱这首诗歌。 Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.
位弟兄姐妹平安。平安。 Bapak, Ibu Pendeta, Shalom. Shalom，谢谢牧师，谢谢牧师师母，还有弟兄姐妹，感谢主今天有机会上台分享。 Ya, terima kasih saya memiliki kesempatan untuk sharing kesaksian. 为什么我要谢谢呢？因为弟兄姐妹为我祷告，让这个台风没有影响到我的工作，所以我可以过来。 Ya, karena kenapa saya berterima kasih? Karena saya ada berdoa supaya tidak ada angin topan, tidak mengganggu pekerjaan saya dan saya bisa datang kemari. 我还要谢谢牧师师母，还要谢谢曾教授。 Saya juga berterima kasih pada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan juga Profesor Chen 邀请我今天过来分享。 mengundang saya untuk sharing pada hari ini. 其实今天不是我来祝福教会，是教会来祝福我。 Sebenarnya hari ini bukan saya memberkati gereja, tapi gereja yang memberkati saya. 为什么这么说呢？ Mengapa saya katakan demikian? 因为当我每次在服侍的时候，越服侍我就越有力量。 Amen. Karena di saat saya semakin melayani, saya merasakan memiliki kemampuan, memiliki dorongan semangat. Amin. 感谢主。 Amin. 今天我想要分享的主题是信耶稣后我的生命转变。 Ya, tema yang akan saya sharingkan pada hari ini adalah perubahan di dalam kehidupan saya setelah saya menerima Yesus. 那首先我想要说一下我以前是什么样的人。 Yang pertama saya mau menceritakan dulu dulunya saya pribadi yang bagaimana. 其实我以前是胆小的人。 Ya, dulunya ini saya seorang penakut. 我小时候喜欢看鬼片，然后听鬼故事，可是看了之后就会很怕鬼，然后晚上就不敢去上厕所。 Dulu kecil saya suka lihat film horor, film setan. Tapi setelah dewasa saya ini menjadi takut setan ya, takut hantu. Saya sampai nggak bisa tidur malamnya dan nggak berani ke toilet sendiri. 然后另外一个就是我以前其实不敢追喜欢的女生，看到喜欢的女生都会不敢跟她讲话。 Ya, ada lagi dulu saya ini takut kalau menemui seorang wanita yang saya sukai. Saya ini malu dan saya takut berbicara kepadanya. OK， 除了胆小之外呢，其实我也很负面。 Ya, selain saya penakut, saya ini juga orang yang pesimis. 昨天毛弟兄提到说，第一次外派就是会觉得很害怕，然后觉得做不成啊。其实，我也是这样子想。 Ya, seperti yang kemarin di-sharingkan oleh saudara Mau, pertama kali diutus kemari, dia juga takut karena pertama kali menerima kerjaan seperti ini. Sebenarnya saya juga seperti itu keadaan saya. 有挑战出现的时候，我就觉得哇，这个很难，我觉得我应该不会成功。 Ya, setiap kali ada tantangan datang, saya merasa wah ini kayaknya sulit sekali. Saya nggak mungkin bisa sukses, bisa berhasil. 另外呢，就是发生了一些坏事，我就会一直沉溺在里面，我就很懊悔。 Ya, kedua yaitu pada saat terjadi sesuatu yang buruk, saya ini terpuruk di dalamnya, saya terus menyesali masalah itu. 好，但是信了耶稣之后，我变成什么样子的人呢？ Tetapi setelah saya menerima Yesus, saya menjadi pribadi yang bagaimana? 信耶稣之后，我变得勇敢。 Ya, setelah saya menerima Yesus, saya percaya pada Yesus, saya menjadi seorang yang pemberani. 阿门。 Amin. 我要分享一个故事，就是我失败之后有力量再站起来。 Ya, saya akan men-sharingkan sebuah kisah di mana saya gagal, tetapi saya memiliki kekuatan untuk saya berdiri kembali. 这是我第二个外派的机会，雅加达耶城。 Ini adalah kedua kalinya saya diutus dalam pekerjaan, yaitu di Jakarta. 但是第一次外派的时候，我觉得我的工作做得不好，很差，很多事都还没有做完，然后我就跟公司说我想要回去台湾。 Ya, utusan pertama kali yaitu saya merasakan kalau pekerjaan saya ini nggak benar, nggak becus ya. Banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan juga banyak kekurangan. Saya berkata kepada perusahaan untuk saya kembali aja ke Taiwan lah. 两个原因，一个是工作做不好，另外一个原因是我想我的家人。 Ada dua alasan. Yang pertama karena pekerjaan saya tidak baik saya kerjakan. Yang kedua saya juga rindu pada keluarga saya. 回去台湾之后，等了4年，公司才再给我这个外派的机会。 Ya, setelah kembali pulang ke Taiwan, saya menunggu sampai 4 tahun barulah perusahaan memberikan utusan yang kedua kalinya. 其实，在这4年当中，工作其实我的工作我觉得很辛苦，
很难，我觉得很难突破。 Dan sebenarnya di dalam 4 tahun kembali ke tahun itu pekerjaan saya ini saya merasa sangat susah payah dan banyak tidak bisa menerobos, ada terobosan baru. 所以我做一件事情， Tetapi saya melakukan satu hal. 我在回去台湾的时间，我没有停止聚会，每个礼拜的聚会。 Ya, di dalam saya di kembalinya ke Taiwan, saya tidak pernah bolong untuk beribadah setiap minggu. 祷告会我基本上也都会参加。 Dan doa malam saya pada dasarnya saya harus tetap ikut. 因为参加主日跟祷告会都给我力量。 Karena di dalam ibadah setiap minggu dan doa malam itu memberikan kekuatan pada saya. 感谢主，阿门。感谢主，神透过我的主管祝福我，给我第2次外派的机会。 Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya melalui atasan saya dan memberikan kesempatan kedua kalinya diutus. 另外一个是我眼光的转变。 Yang kedua adalah perubahan di dalam cara pandang saya ya. 我爸爸在2022 3年前过世。 Ayah saya telah meninggal dunia di tahun 2022. 但是感谢主，我就是当时候决定回台湾，第1次外派的时候决定回台湾，所以我跟爸爸有时间相处。 Tapi puji Tuhan ya karena pada utusan pekerjaan pertama itu saya setelah itu kembali ke Taiwan dan saya memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan ayah saya. 为什么这么说呢？因为我爸爸妈妈我20岁的时候，爸爸妈妈离婚。 Mengapa saya mengatakan demikian pada umur saya ke 20 tahun, ayah saya dan ibu saya itu cerai. 那我是跟着妈妈的。 Saya ikut dengan ibu saya. 爸妈离婚之后，我几乎没有机会跟爸爸一起住在一起，没有机会一起过夜。 Dan setelah mereka bercerai, saya tidak memiliki kesempatan untuk tinggal bersama dengan ayah saya. 唯一跟他相处的机会就是一起去吃饭。 Ya, hanya waktu yang bisa bersama dengan ayah saya adalah waktu makan saja. 这一天呢，我骗妈妈说我有事情要出去，那其实我是跟爸爸去吃早餐。 Ya, pagi itu saya membohongi ibu saya ada urusan mau pergi sebentar. Sebenarnya saya sarapan pagi bersama dengan ayah saya. 没有脸吗？还是？对对对，没有，那时候没有拍脸，我那时候是故意的。哦，怕被妈妈发现。对。那然后2022年呢，我爸爸中风了。 Ya, tahun 2022 ayah saya kena stroke. 他在中风之前，他就有一点失智的征兆。 Dan sebelum mengalami stroke, ayah saya ada sedikit dementia。但是呢，我感谢主。 Tapi puji Tuhan, 因为爸爸中风，所以放假的时候，我就会去医院当看护，照顾他。 ya, karena ayah saya kena stroke, maka di saat saya ada liburan atau off saya bisa pulang untuk merawat ayah saya. 那原因有2个，第一个是可以省钱。 Alasannya ada 2, yaitu saya bisa hemat uang. 在台湾看护很贵，一天就差不多要3000块台币。 Karena perawat di Taiwan itu mahal sekali, satu hari itu bisa 3.000 NT, kira-kira 1,5 juta ya. 差不多就是1条5的印尼盾。 Ya, 1,5 juta rupiah. 那另外一个原因就是我想要趁这个机会跟我爸爸相处。 Dan alasan kedua adalah melalui kesempatan ini saya mau bersama-sama dengan ayah saya. 因为以前跟爸爸相处，妈妈会生气。 Karena dulunya waktu saya mau melihat atau bersama ayah saya itu ibu saya bisa marah. 更精彩的故事来了，在一次的意外，看护他做了一件事情。 Ya, ada kisah yang luar biasa ini mulai ya. Pada saat saya menjadi perawat ayah saya. 有一天，看护在喂爸爸吃面包的时候，他没有照顾好，那爸爸就噎到，然后就脑死了。 Dan maaf ya, jadi ada seorang perawat yang merawat ayah saya itu ada suatu hari beliaunya ini merawatnya dengan tidak baik, ada teledor dan akhirnya ayah saya mengalami kematian di saraf otak ya. Jadi saraf otaknya itu mati gitu ya. 因为他从他年轻的时候喝酒、骑车，然后出了大车祸，然后有很多次都是那个医院给我们病危通知。 Karena mulai dari muda ya minum alkohol, kemudian
ada naik motor kecelakaan dan juga ada sakit dari rumah sakit memberitahu kalau ini sudah ajal atau terakhir dari nyawanya. 最后都活起来了。 Tapi akhirnya masih bisa hidup. 但是这一次住加护病房住20天，最后还是过世了。 Ya, tapi kali ini setelah masuk ke dalam ruang ICU selama 20 hari dan akhirnya juga meninggal. 其实我一开始很生气，就觉得他很不专业，照看护很不专业。 Dan awalnya saya merasa marah karena saya melihat perawat ini kayaknya nggak profesional. 但是神让我看见一件事，爸爸住加护病房20天，妈妈跟他说，她愿意跟他和好，等他恢复出院要带他回家住。 Tetapi satu hal yang saya merasa bersyukur pada saat ayah saya masuk ke ruang ICU, mama saya mengatakan dia mau berbaikan dengan ayah saya dan pada saat nanti sudah membaik pulang, saya mau tinggal bersama-sama dengan ayah. 他们离婚20年，最后我期盼爸爸妈妈和好，就终于成真了。 Ya, mereka bercerai selama 20 tahun dan saya berdoa agar mereka bisa rukun kembali dan akhirnya itu terjadi beneran. 虽然我爸爸过世，可是上帝恢复我爸爸和妈妈的关系。 Meskipun ayah saya meninggal dunia, tetapi Tuhan memulihkan hubungan saya, memulihkan hubungan ayah saya dengan ibu saya. 感谢主，神使万事互相效力。 Amen. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. 虽然爸爸过世，可是我不会绝望，因为我知道爸爸去哪里。 Amen. Meskipun ayah saya meninggal, tetapi saya tidak merasa putus asa atau takut karena saya tahu kemana beliau pergi. 爸爸以前拜拜，我们家以前拜拜。 Ya, ayah saya dulu itu pai-pai ya. Kita semua satu keluarga itu pai-pai. 后来信耶稣，所以我知道他现在在耶稣那边，耶稣会照顾他。 Amen. Kita semua percaya pada Yesus dan kita percaya, saya percaya bahwa ayah saya saat ini ada di Yesus sana, dirawat oleh Yesus. 在住院的时候，其实我还送走2个病人，陪他们的家属到最后一刻，家属跟那个过世的病人到最后一刻。 Dan pada saat di rumah sakit, sebenarnya saya juga menemani 2 keluarga, ya toh, mereka di dalam keluarganya itu akhir-akhir di dalam nyawa dalam kehidupan keluarganya ya 2 orang, 2 keluarga. 这个是我在信主之后的改变，我不再怕死亡，我以前很怕鬼，很胆小。 Dan ini adalah perubahan yang saya alami pada saat saya sudah terima Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Karena dulunya saya ini takut setan, takut hantu, saya penakut. Tapi sekarang saya tidak takut kepada kematian. 信主之后，我知道生命是从哪里来，要去哪里。 Dan setelah percaya Tuhan, saya tahu bahwa kehidupan nyawa ini siapa yang memberi, dari mana asalnya, dan saya tahu pada saat tiada nanti saya akan mengarah kemana. 所以我想要邀请新朋友也来信耶稣。 Saya mau mengundang teman yang baru yang belum percaya pada Tuhan juga percaya pada Yesus. 因为信了，如果神不是真的，不会有损失。 Ya, karena pada saat kita percaya dan semisal supaya Tuhan itu tidak ada, tidak benar, kita tidak kerugian apa-apa. 可是如果神是真的，我们没信，我们就亏大了。 Amen. Jika Tuhan itu benar dan nyata, tapi kita tidak percaya, maka kerugian yang kita alami itu sungguh besar. Yes. 阿门。如果有耶稣，不信进不了天堂，那死了我们就不知道要去哪里。 Jikalau kita tidak percaya pada Tuhan, ya, setelah kita mati itu apa? Kita perginya kita kemana? Tapi kita percaya Yesus, kita tahu bahwa kita akan pergi ke surga. 最后一个想要分享就是信耶稣要火热，这是我对自己说的。 Ya, yang terakhir akan saya sharingkan adalah kita percaya pada Yesus, kita harus berapi-api, bersemangat. Ini adalah saya berbicara pada diri saya sendiri. 其实我很久没有参加实体聚会，很久没有聚会。 Ya, sebenarnya saya sudah lama tidak datang di dalam mengikuti ibadah. 因为星期天我要工作，我只能上 YouTube。 Ya, karena hari Minggu saya harus bekerja, saya hanya bisa mengikuti ibadah lewat YouTube. 感谢主，
今天参加丰收寻道会的聚会，让我有回家的感觉。 Ya, puji Tuhan hari ini saya mengikuti ibadah di gereja Harvest ini dan membuat saya ini pulang ke rumah. 感谢神，将一切的赞美归给神。 Puji Tuhan dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. 感谢主，我们祷告。 Puji Tuhan, kita berdoa. 亲爱的主耶稣，我们感谢敬拜赞美你。 Tuhan Yesus yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih memuji Engkau. 对我们每个人说话， Kau berbicara pada kami semua tempat ini, 让我们成为一个结果子的生命。 agar kami semua memiliki kehidupan yang berbuah. 奉耶稣的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 牧师刚刚说要向下扎根，向上结果。 Dikatakan tadi oleh Bapak Pendeta, Bapak Gembala bahwa kita berakar ke bawah, berbuah ke atas. 落实的生命一定会结果子。 Dan kehidupan yang tertanam itu pastilah akan berbuah. 今天呢，我们就来跟大家来分享，传福音就对了。 Ya, hari ini saya akan men-sharing kepada saudara-saudari semua, yaitu Injil, kabar baik, kita harus beritakan saja. 耶稣非常看重结果子的生命。 Dan Yesus menghargai kehidupan yang berbuah. 马可福音呢记载了一个故事， Di dalam kitab Markus ada sebuah kisah cerita. 耶稣远远的看见一棵无花果树，树上有叶子。 Dari jauh Yesus melihat sebuah pohon ara, ada daunnya di sana. 到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。 Setelah sampai di bawah pohon itu, di situ tidak ada apa-apa, tidak ada buahnya ya. Memang bukan musim buah ara, selain daun saja. 耶稣就对树说：“从今以后，有没有人吃你的果子？” Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. 明明不是结无花果的时候，耶稣为什么要吃他的果子？ Ya, jelas-jelas bukan musim buah ara. Mengapa Yesus mengharapkan buah dari pohon ara itu? 这是非常奇怪的一段经文， Ini adalah sebuah ayat yang aneh. 因为以色列结果子的无花果时间是在4月到9月， Karena pohon ara berbuah di Israel adalah di bulan April sampai bulan 9. 可以收割5次。 Jadi bisa panen selama 5 kali. 但是在这之前呢，他们会结一种小果子， Tetapi sebelum berbuah ini, mereka juga bisa berbunga, 叫做穷人的糖果。 yaitu adalah permennya orang miskin. 种树的人这个时候不会去收果子， Dan orang-orang yang menanam pohon ara saat ini tidak akan panen. 他是让给那些穷人去吃的。 Membiarkan orang-orang miskin itu untuk memetiknya untuk makan. 这个时间是耶稣已经即将要上十字架了。 Dan waktu itu adalah saat-saat di mana Yesus mau menjalani kayu salibnya, 所以是3月的时候， yaitu adalah bulan 3. 第一批长出来的穷人的糖果已经长出来， Yaitu adalah bunga pertama kali yang keluar, yaitu permen untuk orang miskin itu. 耶稣指的就是这个时候的无花果。 Dan Yesus dikatakan pada saat itu adalah buah ara yang pada musim itu. 这棵树叶子长得很茂盛， Dan pada saat itu daunnya itu sangat lebat. 代表你外面很好看， Artinya di luar sana kelihatannya baik, 里面是空的。 tetapi di dalamnya itu kosong. 里面为什么是空的？ Mengapa di dalamnya kosong? 因为生命没有落实， Karena kehidupannya tidak berakar ke bawah. 没有建立跟上帝的关系，生命就是空的。 Tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, maka kehidupannya adalah kosong. 你做很多事情好像在表演一样。 Semua yang saudara lakukan itu adalah sebuah sebuah drama. 我不知道你们有没有看过，有很多人去捐款啊，去做善事，然后要打电话叫电视台来采访。 Ya, saudara, saya nggak tahu saudara pernah melihat nggak ya? Ada seseorang dia mau beramal, dia mau dengan perbuatan yang baik, dia mengundang untuk televisi untuk apa? Untuk diliput. 他的重点不是同情穷人、有需要的人，想要帮助他们，他的重点是想让自己出名。 Ya, fokusnya bukan pada orang yang miskin, orang yang memerlukan pertolongan, mau menolong orang, tetapi fokusnya adalah supaya dia ini terkenal. 外面很好看，里面是空的。 Ya, luarnya kelihatannya baik, indah, tapi dalamnya kosong.
基督徒要翻过来， Jadi sebagai orang Kristen kita harus sebaliknya. 我们应该里面要落实， Amin. Dan kita seharusnya kita di dalam itu kita harus tertanam 外面要谦卑， dan di luar kita harus rendah hati. 真实的结出果子来。 Dan akhirnya kita berbuah yang banyak. 我们再看下一章， Kita lihat slide selanjutnya. 约翰福音里面讲了一段耶稣的话：我藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子。 Akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. 因为离了我，你们什么都不能做。 Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 这就是刚刚牧师说的，结果子是上帝做的事情。 Dan ini adalah yang barusan dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa berbuah adalah urusannya Tuhan. 你每一天跟上帝有美好的关系，上帝就会借着你结出很多果子。 Amen. Saudara setiap hari memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan melalui saudara akan berbuah lebat. 怎么跟上帝保持美好的关系？ Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan terus? 每一天读上帝的话， Setiap hari membaca firman Tuhan, 每一天祷告上帝。 setiap hari berdoa kepada Tuhan. 祷告上帝不是一定要有一个形式， Berdoa kepada Tuhan bukan harus merupakan sebuah ritual yang resmi ya. 你可以常常跟耶稣聊天。 Saudara bisa seringkali berkomunikasi dengan Yesus. 我每一天开车去学校上课要1个小时， Setiap hari saya pergi ke sekolah untuk mengajar itu kira-kira 1 jam perjalanan. 我会把旁边的位置让出来。 Saya bisa mengosongkan tempat di samping saya. 我说耶稣，你坐这里。 Saya katakan Yesus kamu duduk di sini. 然后我把我的手机插到 USB 里面， Ya, kemudian saya menancapkan HP saya ke dalam USB di mobil. 打开圣经的 APP， 放圣经的话语。 Saya buka APP dari Alkitab dan kemudian bisa membacakan Alkitab. 我说耶稣，我放你的话给你听， Yesus, aku memutar firman-Mu untuk kamu dengar ya. 是给我自己听的。 Ya, untuk didengar untuk saya sendiri. 我听到里面有美好的话语，我就为自己祷告，为家人祷告，为教会祷告。 Di dalamnya ada firman yang indah. Saya bisa berdoa untuk saya sendiri, berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk gereja saya. 我每一件事情都跟耶稣聊天， Setiap hal yang terjadi saya bisa berkomunikasi dengan Yesus. 好的坏的事情你都可以跟耶稣聊天。 Hal yang baik, hal yang buruk saya bisa berkomunikasi dengan Yesus. 耶稣是葡萄树，我们是枝子，我们在它里面，我们就可以结果子。 Yesus adalah pokok anggur dan kita semua ada ranting-rantingnya dan kita ada dalam Dia, kita akan berbuah banyak. 在耶稣里面是这个意思。 Di dalam Yesus itu artinya seperti ini. 罗马书特别讲了，我们结果子，其中有一种果子叫做福音的果子。 Di kitab Roma kita harus berbuah, salah satunya adalah berbuah Injil. 保罗说：“我屡次定义到你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。” Ya, Paulus mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. 因为上帝要保罗去外邦人中间传福音。 Karena Tuhan mau supaya Paulus itu di tengah-tengah orang-orang itu untuk mengabarkan Injil. 所以这里保罗的意思是说，我不只在外邦人中间传福音，我在你们当中也要传福音。 Ya, di sini dikatakan bukan hanya aku di tengah-tengah orang bangsa Yahudi untuk mengabarkan Injil, tetapi juga di tengah-tengah kamu aku mengabarkan Injil. 这代表什么呢？这代表保罗一直在想传福音的事情。 Ini apa yang dimaksudkan dengan ini yaitu adalah Paulus terus-menerus mau mengabarkan Injil. 你每天很想赚钱，想的都是钱的事情。 Saudara setiap hari ingin terus mencari uang, ya mencari uang terus. Saudara memikirkan setiap hari itu cari uang. 你每天很想传福音，想的都是传福音的事情。 Saudara setiap hari memikirkan bagaimana mengabarkan Injil, maka saudara bisa berpikir bagaimana mengabarkan Injil. 所以结果子其中一种是传福音的果子， Oleh karena itu berbuah, itu salah satunya adalah berbuah Injil. 另外一种是属灵的成圣的果子。 Yang lainnya adalah berbuah Roh Kudus.
加拉太书说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。 Ya, dikatakan di kitab Galatia bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 这些果子是人跟人之间接触的时候你会结出的果子。 Dan buah ini adalah hubungan kita antar sesama, barulah kita bisa berbuah seperti ini. 人跟人接触的时候会有很多的问题， Karena hubungan antara sesama itu pasti ada beberapa masalah. 每一次人跟人之间的问题，神都会教你一些事情。 Setiap kali ada masalah di dalam hubungan sesama, maka Tuhan itu akan mengajari saudara satu hal. 不是教别人什么事情，是教你什么事情。 Bukan mengajar orang lain satu hal, tetapi mengajari saudara itu satu hal. 可是我们常常都是说，上帝啊，你要帮助他，他的问题很大。 Tapi seringkali kita berdoa pada Tuhan, Tuhan kau menolong orang itu karena masalah orang itu sungguh besar sekali. 哎呀，我不知道你有没有听懂我讲的话。 Saya nggak tahu ya, apa saudara mengerti apa yang saya katakan ini? 要有成圣的果子，就是在你生命当中，当你受完洗以后，你的生命要越来越像耶稣啊。 Ya, kita memiliki buah kudus. Kekudusan itu adalah pada saat saudara sudah dibaptis, maka kehidupan saudara sama semakin lama semakin seperti kehidupan Yesus. 阿门，阿门。这些圣灵的果子以后要带到永生里面去的。 Karena buah Roh Kudus ini adalah kita bawa nanti sampai ke kehidupan yang kekal itu. 你有这些圣灵的果子，以后才能够跟上帝有美好的相处啊。 Jadi saudara harus memiliki buah Roh Kudus ini, barulah saudara nanti bisa memiliki hubungan nanti dengan Tuhan. Ya, selanjutnya. 结果子的生命，神就会让你结更多的果子。阿门。 Ya, kehidupan yang berbuah, maka Tuhan akan membuat saudara lebih banyak buah lagi. 阿门。你不结果子，神就把你剪掉。 Pada saat tidak berbuah, maka akan dipotong oleh Tuhan. 你真的要非常的小心。 Ya, saudara harus benar-benar hati-hati ya. 耶稣不只是一个美好的上帝， Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang indah, 他还是一个审判的上帝。 tetapi juga Tuhan yang menghakimi. 我们有一天会去见他。 Dan suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Dia. 每一个人在生命册上，神都会审判。 Ya, setiap orang-orang yang tertulis di kitab penghakiman itu Tuhan akan menghakimi. 约翰福音特别讲，凡属我不结果子的枝子，他就剪去。 Di Yohanes 15 ayat 2 mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. 可是如果你结果子，他就修剪干净，使枝子结果子更多。 Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. 修剪干净的意思就是上帝会教导你。 Ya, arti daripada dibersihkan itu artinya Tuhan akan mengajari saudara. 那是一个不舒服的过程。 Itu adalah suatu proses yang tidak nyaman. 当基督徒不要当一个舒服的基督徒， Menjadi orang Kristen janganlah menjadi orang Kristen yang nyaman saja. 要愿意改变。 Mau bersedia untuk berubah. 好，下一章，我们今天来讲传福音。 Ya, kita hari ini mau berbicara tentang memberitakan. 传福音压力山大。 Ya, memberitakan Injil itu tekanannya sangat berat. 我不知道你有没有天天在想传福音的事情。 Ya, saya nggak tahu ya saudara setiap hari itu apakah memikirkan untuk memberitakan Injil. 我每一天都好想传福音。 Ya, setiap hari saya ingin untuk memberitakan Injil. 恶者会给你很多的奇怪的观念。 Jadi si jahat itu musuh akan memberikan beberapa banyak sekali kebohongan-kebohongan. 他会跟你讲说：“哎呀，你不要传福音了，不要说了啦，会得罪人啊。” Kamu jangan memberitakan Injil, jangan katakan lagi lah, bisa menyinggung perasaan orang loh. 会说：“哎，管好你自己的事啊，你没有权利把你个人的看法强迫灌注在别人的身上。” Itu jangan ngurus orang lain lah, urus urusanmu saja lah. Kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu atau pandanganmu pada orang lain. 我要说，那不是你个人的看法， Ya, saya mau mengatakan itu bukan pandangan saudara loh. 那是上帝的福音，关乎生命的。 Ya, itu adalah sebuah perintah daripada Tuhan menyangkut tentang kehidupan. 关乎一个人生跟死的事情。 Ya, berhubungan dengan kehidupan dan kematian dari seseorang. 昨天我的妻子钟慧，还有刚刚
新辉弟兄都讲了，生命从哪里来，生命要到哪里去，这很重要。 Ya, dari kemarin istri saya, saudari Chong Hui juga tadi dikatakan oleh saudara Ye, jadi kehidupan kita berasal dari mana dan kita nanti akan kembali kemana kehidupan kita ini. Ini penting sekali. 撒旦还会骗你说，哎呀，你这样子讲，别人会认为你是宗教狂热分子啊。 Ya, setan akan membohongi saudara, mengatakan, wah kalau kamu mengatakan seperti ini, kamu nanti dicap fanatik agama sama orang. 有些人心里面就会有一种声音说，哎呀，我讲的话他一定会拒绝我，我会很没面子。 Ya, ada seorang mungkin di dalam hatinya timbul perasaan, nanti saya mengatakan seperti ini, dia pasti menolak aku bisa malu, muka aku taruh di mana nanti. 哎，昨天牧师就说毛弟兄来第2次，然后牧师就问毛弟兄你要不要受洗？毛弟兄说他要受洗。哎，如果牧师没有问他，是不是就错失了这样子的机会？ Ya, kemarin dikatakan oleh saudara Mau ya, kedua kalinya ke gereja, Bapak Pembala menanyakan apakah kamu mau dibaptis. Langsung diterima oleh saudara Mau. Kalau Pak Pendeta tidak bertanya seperti ini, maka kesempatan ini akan terlewat saja. 还有我们的生活有太多干扰，太多打岔，让我们分心的事情。 Ya, terlalu banyak gangguan dalam kehidupan kita, banyak yang nggak fokus ya, yang membuat kita ini bisa tergoda. 有些时候我们真的缺乏传福音的技巧。 Ya, seringkali kita merasakan kita tidak memiliki keterampilan untuk memberitakan Injil. 很想传福音给这个人， Saya ingin memberitakan Injil pada seseorang. 哎，我要说什么啊？ Oh, apa yang mau saya katakan ya nanti? 我要跟他谈什么细节啊？ Ya, saya mau mengatakan detailnya itu apa ya? 我怎么样才能够谈到主耶稣啊？ Bagaimana saya harus mulai berbicara tentang Tuhan Yesus? 啊，对方提出的问题，我如果不会，他反驳我怎么回答？ Ya, kalau nanti orang itu bertanya suatu pertanyaan, aku tidak bisa menjawab, bagaimana ya? 就来找牧师啊，带他来找牧师啊。 Ya, gampang. Bawa aja orang itu cari Pak Pendeta. 我怎么确定他听懂了耶稣的福音？ Ya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa dia benar-benar mengerti tentang Injil, tentang kabar baik? 我怎么鼓励他做决定，接受主耶稣的救恩？ Bagaimana saya bisa mendorong dia untuk mengambil keputusan menerima Yesus? 哎，我们心里面有很多的问题啊， Ya, seringkali banyak sekali kata-kata seruan di dalam hati kita. 觉得自己好像不会传福音。 Kita merasa diri kita ini tidak bisa mengabarkan Injil. 其实很重要的是，我们生命没有落实。 Sebenarnya akar masalah yang terpenting adalah hidup kita ini tidak benar-benar tertanam. Amen. 牧师说，生命要落实真的很重要。 Ya, Pak Pendeta mengatakan hidup kita ini harus tertanam. Itu benar-benar penting sekali. 箴言29章18节说：“没有意象，民就放肆。” Di dalam Amsal pasal 29 ayat 18 dikatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. 放肆的意思就是放松的意思。 Ya, liar di dalam arti kata di sini adalah asal-asalan. 放松带着随便。 Ya, liar itu artinya itu ya sembarangan. 今天有读经也可以，没读经也可以。 Ya, hari ini boleh baca Alkitab, nggak baca Alkitab ya juga boleh. 今天有祷告也可以，没祷告也可以。 Hari ini ada berdoa, tapi nggak berdoa juga nggak apa-apa. 这就是随便，这就是放松。 Ya, inilah yang dimaksud dengan sembarangan atau liar. 属灵的生命要有纪律，要有 discipline。 Ya, di dalam kehidupan rohani kita itu harus disiplin. 每一天都保持跟上帝美好的关系。 Setiap hari kita harus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. 为遵守律法的，变为有福。 Jadi berpeganglah kepada hukum dan berbahagialah orang itu. 遵守律法就是圣经啊！ Yeah. 你每一天都要读圣经，要能够顺服上帝的话，就会有福啊！ Di sini arti hukum adalah yaitu Alkitab. Setiap hari saudara membaca Alkitab dan mentaati Alkitab itu maka berbahagialah saudara. 如果你生命真的因着神的应许，你经历了很多，上帝是又真又活的神，你就会很兴奋。 Ya, jika saudara di dalam kehidupan saudara mengalami Tuhan, mengalami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, maka saudara semakin bersemangat, berapi-api. 然后你就会想要跟别人分享。 Maka saudara dengan otomatis ingin untuk sharing pada orang lain. 我有一次去大陆跟一个老师传福音， Ya, suatu hari saya pergi ke mainland China, saya sharing memberitakan Injil kepada seorang guru. 他是共产党员，
Dia adalah komunis ya. 无神论者。 Tidak ada ateis ya, jadi komunis. 我就在想，我怎么传福音给他？ Saya berpikir bagaimana saya bisa mengabarkan Injil padanya. 我就随便聊。 Ya, saya asal-asalan ngobrol. 结婚多久啦？ Ya, udah menikah berapa lama? 7年了。 7 tahun. 有没有小孩啊？ Udah punya anak belum? 没有。 Belum. 大陆人结婚以前啊，很想生小孩。 Ya, saya kaget ya. Dulu orang Cina itu kalau setelah menikah itu sungguh sangat ingin punya anak. 我就跟他说：“你不想生小孩吗 Saya tanya, kamu nggak pengen punya anak? ？”他说：“我想啊，生不出来啊。 Dia katakan, oh saya ingin tapi nggak bisa punya anak. 说我们很努力啊，生不出来啊。 Ya, saya dengan upaya besar tapi nggak bisa punya anak. ”我就跟他说：“你知道我是基督徒吗 Saya tanya, saya berkata, kamu tahu kan saya orang Kristen?？” 他说：“我知道，陈老师，你跟我见第一次面的时候就跟我说你是基督徒啦。 Saya tahu lah, Profesor Chen, kamu kan pertama kali ketemu saya udah ngomong kamu ini orang Kristen. 我们的信仰说，我们每一个人的生命是上帝所造的， Saya katakan, kita sebagai orang Kristen, hidup kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan. 而且儿女是耶和华所赐的产业。 Dan bahkan anak-anak adalah warisan yang Tuhan berikan pada kita. 他要赏赐给谁就赏赐给谁。 Tuhan mau berikan pada siapa, dia pasti akan berikan pada orang itu. 我很想为你祷告， Saya mau mendoakan kamu, 让你可以生得出小孩来。 supaya kamu bisa punya anak. 他看看我说好啊。 Dia lihat saya, ya, oke lah. 哎，华人都是这样，你为他祷告，你说我为你祝福祷告，他通常不会拒绝。 Ya, jadi orang Tionghoa itu saudara sering ya menemui kalau saudara mau memberkati, doa memberkati itu dia nggak menolak. 大家有没有学到第一招？ Saudara bisa belajar satu jurus yang pertama. 有。我为你祝福祷告可以吗？ Boleh nggak aku doakan kamu doa berkat? 我就为他祷告。上帝啊， Saya berdoa banyak 赐 Tuhan 给他们孩子， berikan padanya anak. 明年这个时候他们就要抱小孩。 Tahun depan saat ini dia pasti bisa menggendong anak. 奉耶稣的名祷告， Dalam nama Yesus, amin. 阿门，阿门，阿门，哈利路亚。你敢这样祷告吗？ Saudara berani doa seperti ini? 这样祷告难吗？ Doa seperti ini sulit? 不难嘛。 Nggak sulit ya. 但是你敢跟他讲说，明年此时你要抱小孩吗？ Saudara berani nggak ngomong tahun depan saat ini kamu bisa menggendong anak? 哎，如果他没抱小孩，他也不会怪你啊，因为他本来就生不出来嘛。 Saudara kalau dia tahun depan nggak bisa gendong anak, dia nggak nyalakan saudara karena memang dia nggak bisa punya anak. 我接着讲下一句话， Saya langsung menyambung kata berikutnya. 我说如果你明年你有小孩了，你要知道这是上帝祝福你。 Saya katakan kalau tahun depan kamu bisa punya anak, kamu harus tahu kalau ini adalah berkat Tuhan yang berikan padamu. 你的孩子，你要小孩是不是？我要为你祷告，等一下我要为你祷告。 Nanti didoakan sama. 阿门，哈利路亚。我说你要知道你的小孩是上帝给你的。 Kamu harus tahu bahwa anak yang kamu terima itu adalah Tuhan yang berikan pada kamu. 阿门。你要来相信这位上帝。 Kamu harus percaya Tuhan ini. 他看着我，好哦。 Dia melihat saya. 第 Ya, 二年我又去他们学校，他的太太怀孕了，已经要生了。 ya tahun depannya 荣耀归给神。 ke sekolah itu istrinya sudah hamil ya, bisa mau punya anak. 我会不会很兴奋？ Saya merasa antusias nggak? Apa? 我很 Excited 兴 nggak? 奋。 Saya benar-benar excited. 我后来替很多人祷告， Akhirnya saya mendoakan banyak orang lagi. 小孩子一个一个生出来。 Anaknya satu-satu itu. 我现在估计可能有30个。 Saya kira ya, saya sudah itu kira-kira 30 pasangan saya doakan. 今年烈火特会4月份的时候， Ya, hari ini tahun ini konferensi Roh Kudus itu bulan 4. 休息时间我跟太太在这个外面散步。 Pada saat pas waktu istirahat, saya dengan istri saya keluar untuk jalan-jalan. 看到有个妈妈推着婴儿车，这个婴儿车是2个小 baby 的婴儿车，就是有2个小朋友在里面。 Saya melihat seorang ibu mendorong kereta dorong bayi. Di dalam kereta dorong itu ada 2 bayi ya kembar. 因为比较少看到2个的，所以我就看了一下，哎呦，好可爱！ Karena jarang yang bisa melihat 2 bayi, jadi keretanya double. Saya melihatnya, oh sangat lucu. 那个姐妹我不认识， Jadi ibunya itu saudari ini saya nggak kenal. 她看着我说：“真弟兄，我这2个小孩就是你祷告来的。” Aku 2 kembar ini kamu yang hasil doa kamu. 是你祷告的还是你的？不是我的，我祷告的，牧师好坏。
这个故事很长，我就不讲了。 Ya, cerita kisah ini saya nggak cerita lagi ya. 亲爱的弟兄姐妹，我们有权利祷告， Saya kasih kuasa untuk berdoa. 用力的祷告， Supaya kita berdoa. 成就不成就是上帝的事情。 Bukan itu urusannya Tuhan. 祷告跟上帝的成就中间是有一条界限的。 Berdoa itu kita memiliki sebuah jalan, sebuah apa ya namanya? 上帝 Batas ya. 决定他要不要成就。 Ya, Tuhan yang menentukan apakah dia mau mengabulkan. 我们是神的儿女，你就来祷告。 Kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita itu berdoa. 阿门。属灵生活的散漫，还有没有认的罪？ Ya, kehidupan rohani yang nyantai yaitu ada dosa yang belum diakui. 如果你真的向上帝敞开，上帝会对付你的罪。 Ya, jika saudara benar-benar terbuka pada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa saudara. 我昨天晚上有说我没有认罪悔改，然后上帝临到我，我就认罪悔改。 Ya, kemarin malam saya sudah mengatakan bahwa saya belum pernah mengakui dosa pada Tuhan dan Tuhan menegur saya. Akhirnya saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan. 我有情欲的罪捆绑， Saya dosa hawa nafsu, keterikatan. 我有不能饶恕人的罪， Saya dosa tidak mengampuni orang. 很多的问题， Banyak sekali masalah. 我们一一认我们的罪，而且靠着上帝的恩典，我们愿意改变。 Setiap kali kita satu-satu kita mengakui dosa kita dan karena kasih karunia Tuhan kita satu-satu kita mau berubah. 好，我们看下一章。 Kita lihat slide berikutnya. 我们是不是在工作上面不诚实？ Apakah di dalam pekerjaan kita tidak jujur? 我们在信仰上面不认真？ Apakah di dalam keagamaan kita tidak sungguh-sungguh? 明明上帝说我们必须要11奉献，但是其实你并没有这样子做。 Jelas-jelas dikatakan Tuhan mengatakan bahwa kita harus berpuluhan, tetapi kita tidak melakukannya. 上帝很少要你去试验他的。 Tuhan jarang sekali untuk saudara menguji dia. 但是上帝很清楚地在马拉基书里面就讲了，你们将当奉的1/10放进我的府库。 Tetapi Tuhan dengan jelas dikatakan di dalam kitab Maleakhi bahwa ayat ke-13 yaitu bawa persepuluhan ke dalam rumahku ya. 我就为你敞开天上的窗户， Tidakkah aku membuka tiap-tiap langit 倾福于你，甚至无处可容。 untuk mencurahkan kepadamu sampai kau berkelimpahan. 阿妹，你相信上帝的话吗？ Saudara percaya firman Tuhan. 你要知道，你之所以会拥有这些财富，其实得获财的能力都是从上帝来的。 Saudara pernah tahu bahwa saudara memiliki kekuatan untuk menerima kekayaan ini adalah dari Tuhan sana. 上帝要你做11奉献，其实是信心的功课。 Tuhan mau saudara persepuluhan itu sebenarnya adalah PR iman saja. 他告诉你说，你即使拿出1/10，你会越来越丰盛。 Dikatakan Tuhan bahwa walaupun engkau menyerahkan 10%-nya saja, maka engkau akan semakin diberkati. 上帝的逻辑跟上帝的看法跟我们是不一样的。 Jadi logika Tuhan dengan pandangan Tuhan itu dengan pandangan kita, logika kita itu tidak sama. 人觉得我拿出1/10，我自己变少了。 Pandangan manusia, saya mengeluarkan 10% dari saya, maka saya ini kekurangan. 上帝说不会的，你放心好了，不只拿出1/10来给教会、给圣殿使用，帮助更多的人，那个钱的价值就扩张了。 Ya, Tuhan mengatakan tidak akan terjadi. Pada saat saudara mempersembahkan 10% kepada gereja, kepada orang untuk dipergunakan, maka nilai daripada uang ini akan semakin besar. 而且你自己还拥有的那9/10，上帝会更多的祝福你。 Dan bahkan saudara memiliki 90% di dalam diri saudara, maka Tuhan akan memberkati lebih lagi pada saudara. 阿门。像我以前我自己被情欲捆绑，哎呀，那个时候上帝一定要释放我。 Ya, seperti saya dulu, saya dibelenggu oleh nafsu ya. Jadi hawa nafsu, maka Tuhan memerdekakan saya, melepaskan saya.
有时候上帝会让你心里面有感动，要打电话为某人祷告，或者是做一笔奉献，或者是要你传福音给某某人。 Ya, seringkali di dalam hati saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara mau mendoakan siapa atau saudara mau menolong siapa. 可是我们并没有顺服。 Tetapi kita tidak taat. 我以前在游泳池认识一个聋哑人士，就是来，听不到声音，也不会讲话。 Saya mengenal seorang yang tuli dan bisu ya, nggak bisa ngomong di tempat renang. 他可能在电视上看过我，所以呢，他就跟我打招呼。 Ya, mungkin orang ini di televisi pernah melihat saya, kemudian dia menyapa saya. 我也就跟他打招呼。 Ya, saya juga menyapa dia. 我也不知道我为什么要。 Saya juga nggak tahu kenapa saya mengikuti seperti itu. 可是我一旦跟他打招呼，以后我就永远是。 Tapi saat saya menyapa seperti itu, dan akhirnya terus-menerus saya menyapa seperti itu. 他每次来都会跟我打招呼。 Ya, setiap kali datang, setiap kali ketemu saya, dia tetap menyapa saya, gitu. 然后我们就个人游个人的。 Kemudian kita pergi ke tempat kita masing-masing ya. 有一次他来了，我们打完招呼，他游我右边，然后我就开始游泳。 Ya, suatu hari datang ketemu ya toh, kemudian setelah menyapa dia renang di sebelah kiri dan kita mulai renang yang di sebelah 我喜欢一边游泳一边祷告， Saya sukanya itu sambil saya renang sambil berdoa. 因为游泳没什么事可以做， Karena pada saat renang itu tidak ada hal yang bisa dilakukan 时间又很长。 dan waktunya begitu lama. 那一天我一边在祷告的时候，突然耶稣对我说话， Dan waktu itu di saat saya berdoa, tiba-tiba Yesus berbicara pada saya, 传福音给他。 kabarkan Injil padanya. 我说不要，上帝啊，我只是来游泳的， Nah Tuhan enggak lah, saya ini datang ini mau renang saja. 我只穿一个小小的游泳裤， Saya hanya pakai celana renang. 你放我一马吧， Ya kamu lepaskan aku lah ya. 我就继续游。 Saya terus renang. 没多久，上帝又说了，传福音给他。 Gak lama lagi Tuhan tetap berbicara, Injili dia. 我说上帝啊，我又不会比手语，我也不知道怎么说，跟他说，我说了他又听不见，你饶了我吧。 Tuhan ampuni aku ya, aku ini nggak tahu bahasa isyarat, bahasa tangan. Ya toh, saya ngomong apa dia nggak ngerti ya, nggak tahu. Ya. 我又继续游。 Saya terus berenang. 上帝讲第三次话， Ya, Tuhan berbicara ketiga kalinya. 已经不客气了。 Ya, tidak dengan sopan lagi. 上帝说：“你不是很喜欢传福音吗？传福音给他。” Kamu kan suka mengabarkan Injil. Ya, Injili dia. 我感觉上帝越来越严厉。 Ya, saya merasakan Tuhan itu semakin lama semakin tegas. 我还想逃避， Saya sebenarnya mau bersembunyi, menghindar. 我就跟上帝说：“好吧，那我等一下停下来。如果他再跟我打招呼，我就传福音给他。他从来不会打2次招呼的。” Saya kata pada Tuhan, ya wes, kalau nanti saya sudah renang, dia kedua kalinya nyapa saya mau ngabarkan Injil padanya. Padahal selamanya dia nggak pernah nyapa saya 2 kali orang ini. 我就停下来，头还故意转这边。 Dan saya setelah berhenti renang, ya sengaja muka saya ini ngadepnya lain. 我跟上帝说，如果他过去了，我就不传了。 Ya, saya katakan kalau dia itu lewat saja ke sana, saya nggak. 突然有人拍了我一下，我一转过来， Tiba-tiba ada yang ketuk saya, gitu. Saya langsung mengalih ke belakang, nyapa saya. 上帝真的会帮助你。 Ya. Amen. Pasti menolong saudara. 我接下来是这样子传福音的。 Ya. Selanjutnya saya ini seperti ini mengabarkan Injilnya. Semuanya bisa dengar ya, bisa ngerti ya. 动作，这动作。然后我就请他等一下，我去衣柜里面拿了纸跟笔出来。 Ya. Kemudian saya menyuruh beliau ini tunggu sebentar, saya ngambil pulpen dan kertas. 你要信耶稣吗？
Saya tulis, apakah kamu mau percaya Yesus? Dia 请你跟我一起念。 Ya, silakan kamu bersama-sama dengan saya mengatakan. 他当然念不出来，他在心里面念。 Ya, pastinya dia tidak bisa ngomong ya, karena dia bisu ya. Dia dalam hatinya dia menjawab, mengatakan. 大家放心，你只要愿意做，上帝会帮助你。 Amin. Amin. Apakah saudara mau melakukan, Tuhan pasti menolong saudara. 后来这个弟兄受洗了，而且他在教会里面开始有很好的聚会。 Ya, akhirnya saudara ini dibaptis dan kemudian bergereja dan di gereja sana memiliki pertumbuhan rohani yang baik. 我本来非常怀疑说他怎么聚会，因为他听不到。 Sebenarnya saya masih ragu ya, bagaimana dia bisa bergereja beribadah karena dia tidak mendengar, tidak bisa dengar tuli ya. 我请他家附近教会的牧师去找他，然后他在那边受洗之后，没想到他们这个教会刚好有一个人会手语帮他翻译。 Dan saya mencari seorang pendeta yang gerejanya itu berdekatan dengan rumahnya ya. Kemudian nggak taunya di dalam gereja ini ada seorang yang bisa dengan bahasa tangan gitu ya, menerjemahkan kepada orang ini. 我们只要传福音给人，其他的上帝会负责任。 Saudara tidak mau menginjili orang, yang lainnya itu urusannya Tuhan. 我们看下一章。 Kita lihat slide berikutnya. 好，我刚刚说了，我们可以为人祝福祷告。 Ya, barusan kita katakan bahwa kita dapat mendoakan doa berkat bagi orang lain. 第二个，我们可以为人的需要来祷告。 Yang kedua, kita dapat mendoakan kebutuhan orang lain. 像可能你的同事或者是你的朋友生病了，我们就去看他，为他祷告。 Ya, mungkin teman kerja saudara atau teman saudara sakit, saudara bisa menjenguknya dan mendoakannya. 在祷告的过程当中，你可以告诉他，我之前为人祷告，那个人得医治了，耶稣医治他，我也可以为你祷告，耶稣也可以医治你。 Di dalam prosesnya, saudara bisa mengatakan, dulu saya mendoakan orang yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan saat ini saya juga bisa mendoakan kamu, dan Tuhan Yesus menyembuhkan kamu. 但是你要预备好，你要付出关心、金钱、时间，要付出代价。 Tetapi saudara harus siap-siap, saudara harus mempersiapkan, saudara harus mengorbankan waktu, mengorbankan uang, dan mengorbankan segalanya. 当你一直这样做的时候，别人有需要的时候，别人就会来找你祷告。 Amin. Di saat saudara mau mengorbankan semuanya ini, maka di saat orang lain memerlukannya, maka orang itu akan mencari saudara untuk berdoa. 我在学校里面，我们的以前的有一个主管，他不是基督徒， Di sekolah, saya memiliki seorang atasan, dulunya bukan orang Kristen, 但是他知道我很喜欢传福音， tetapi orang ini tahu kalau saya ini suka mengabarkan Injil. 他也知道我很喜欢为人祷告。 Dan dia juga tahu kalau saya ini suka mendoakan orang. 有一次，他偷偷的来敲我的门， Suatu hari, atasan saya ini mengetuk pintu kantor saya. 我打开我的门， Saya buka pintu, 他赶快进到里面来。 dia langsung segera masuk ke dalam. 他忧心忡忡跟我讲他的孩子生病了， Dia dengan sedih mengatakan anaknya sakit. 他为很多事情心里面忧郁难过。 Dan ada banyak hal yang membuat dia depresi, stres. 他说他不知道该怎么办， Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. 然后他说：“曾老师，你可以为我祷告吗 Lalu dia berkata, Guru Chan, apakah kamu bisa mendoakan aku?？” 我说：“当然可以，我要为你祷告。 Saya katakan, pasti bisa, pasti dapat. Ya, aku dapat mendoakan kamu. ”我为他祷告完，我说：“你也可以自己祷告，你也可以来信耶稣。” Setelah aku selesai berdoa, saya selesai berdoa, kamu sendiri juga bisa berdoa sendiri, kamu juga harus percaya Yesus. 他说：“我相信上帝，可是要信耶稣再等一下。 Ya katakan, aku percaya Tuhan ya, tapi mau percaya Yesus itu tunggu dulu. ”有没有关系？没关系。 Apakah ada masalah? Gak masalah. 有一天他会知道，他真的需要耶稣。 Ya, suatu hari nanti dia akan pasti tahu kalau dia benar-benar memerlukan Yesus. 好，我们继续往下，下一章。 Slide selanjutnya. 如果这个人他心里很柔软，我们就可以邀请他，让他接受耶稣基督成为救主。 Ya, jika saudara lihat kalau hati orang ini sudah lunak,
dia mau menerima Yesus, maka saudara bisa mengundangnya untuk percaya Yesus. 我都会这样跟人家讲。 Saya biasanya seperti ini ngomong sama orang. 打开你的心，接受耶稣基督成为生命的救主。 Bukalah hatimu dan undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu untuk menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. 因为耶稣是住在我们心里面的。 Karena Yesus adalah tinggal di dalam hati kita. 如果他愿意，你就带他做一个决志的祷告。 Ya, kalau orang itu bersedia, maka saudara bisa memimpin di dalam doa ini ya, doa keselamatan. 不要害羞，没关系，你就问他，拒绝你也无所谓，你反正本来就没有嘛，他本来没信主。可是如果他愿意相信，你就得到为耶稣得到一个灵魂。 Jangan malu-malu ya, jangan takut. Ya, memang sebenarnya orang ini juga belum percaya Yesus, tapi saudara buka suara, saudara mengundang. Kalau orang ini bersedia, maka saudara menyelamatkan satu jiwa, satu nyawa untuk Tuhan. Amen。感谢主哈，有好多次，我就是因为多问了一句，人家就愿意相信。 Ya, puji Tuhan ya, karena beberapa kali, banyak kali ya, karena saya menanyakan satu kata ini, maka orang ini percaya. 因为时间的关系，我再讲最后一个故事。有些时候只是你把你的故事、把你的见证跟人家讲，人家就愿意相信。 Ya, saya menceritakan satu hal lagi karena waktu ya. Seringkali saudara hanya cerita kisah saudara atau kesaksian saudara pada orang itu, maka orang itu akan percaya. 我以前是做色情研究的， Saya dulu itu seorang peneliti tentang pornografi. 所以台湾出现像这样子的新闻事件的时候，都会采访我。 Oleh karena itu, setiap kali di Taiwan itu ada berita seperti ini, maka orang itu akan mewawancarai saya. 我信主以后呢，就不是很喜欢谈这个东西。 Dan setelah saya percaya Tuhan, saya tidak begitu suka tentang wawancara ini. 有一次呢，我接到一个电话，说要采访我， Suatu hari saya menerima telepon kalau akan mewawancari saya. 就是因为台湾发生了一个这样子情欲的事件，他们要采访我。 Ya, karena di Taiwan terjadi suatu kasus hawa nafsu ya, suatu kasus porno dan orang itu akan mewawancari saya. 那是一个电视台采访， Itu adalah sebuah stasiun televisi yang mewawancarai. 很浪费时间， Ya, buang-buang waktu 而且没有钱拿， dan tidak ada uang untuk dapat dari bayar. 我立刻拒绝他。 Ya, saya langsung untuk menolak. 那个记者跟我说：“郑老师，你一定要答应我，因为我们的主播说一定要拿到你的采访。” Ya, Profesor Chen, kamu harus mau saya wawancarai ya. Kenapa? Karena atasan saya ini memberikan perintah harus saya terima wawancara dari Profesor Chen. 我本来想跟他说：“我管你的。” Saya mau mengatakan, ya itu urusanmu ya. 可是这时候圣灵突然给我一句话 Tapi saat itu tiba-tiba Roh Kudus itu memberikan satu kata pada saya. 你让他采访， Ya, biarlah kamu diwawancarai sama dia. 然后你要告诉他，你刚刚为什么不让他采访？ Ya, terus kamu bisa beritahu dia mengapa kamu tadi itu menolak untuk diwawancarai. 我要告诉他，我不给他采访的理由是因为我有耶稣了，耶稣要我过一个不一样的生活，我的生命的见证就可以跟他分享。 Ya, jadi saya bisa bercerita padanya kenapa saya menolak diwawancarai kamu, karena saat ini saya sudah memiliki Yesus di dalam hati saya. Oleh karena itu saya tidak mau untuk kamu wawancarai dalam hal ini. 后来花了15分，另外半个小时，我告诉他我生命的改变，耶稣怎么帮助我，帮助我的家庭，帮助我的工作，我做了见证。 Kemudian setelah diwawancarai, saya minta waktu setengah jam, saya menceritakan kesaksian saya, bagaimana Tuhan Yesus menolong saya, menolong keluarga saya, pekerjaan saya, dan saya bercerita kepadanya. 我后来没有邀请他要不要信耶稣，因为祷告会时间到了，所以我就去参加祷告会了。 Dan akhirnya saya tidak mengundang orang beliau untuk percaya pada Yesus karena apa? Karena waktu itu waktu doa malam sudah sampai. Kemudian saya langsung segera ke doa malam. 但是你的生命见证会在人的生命里面留下痕迹。 Tetapi kesaksian saudara, kesaksian